Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Syahadan ay tanbihun, jikalau ada seorang i'tiqadnya putus tetapi tiada berbetulan ia bagi yang sebenar, maka bukanlah ia bernama ma'rifah, maka adalah namanya itu seperti i'tiqad falsafah qadimnya alam ini, dan seperti i'tiqad qadariyah boleh memberi bekas kudrat hamba yang baharu ini, dan seperti i'tiqad Nasrani Nabi Isa itu dikatanya anak Allah, dan lainnya mana-mana i'tiqad yang tiada berbetulan bagi yang benar. Adapun jikalau ada seorang i'tiqad tu putus lagi berbetulan, saya tak habis dia tu, mana-mana i'tiqadnya yang tiada berbetulan bagi yang sebenar. Kita baca dengan atau tu, dan lagi mana-mana i'tiqadnya yang tiada berbetulan bagi yang benar. Bunyi tu lain sikit, berhenti situ. Baik, kita nak sambung ni. Kalau ikut sedikit peringatan nak disebut oleh pengarang kita mengenai definisi atau ta'rif. Siapa yang dikatakan arif, makrifah ni, dia mesti i'tiqadun jazim al-muwafiq lil haqqi, pula tu an dalil. Bahasa setengah lain sebut dengan al-jazmu mutabiq lil haqqi an dalil. Jadi ada 3 syarat itu untuk panggil arif. Fokus nanti pembahasan kita adalah bab tak ada dalil, walaupun jazam dan tepat, dalil tak ada, dia tak dapat further information, knowledge yang sepatutnya dia kena belajar untuk memantapkan akidah. Dengan sebab tu tak faham kaifiat berdalil nakli akli ke Allah Ta'ala dengan perkara yang sepatutnya diiktiqad dengan iktiqad yang jazam, wujud, qidam, baqa, apa jumpa nanti insya-Allah. Kalau tak ada dalil, nama dia taklid. Yang ni dia nak sebut khas yang mula-mula dulu, apa dia? Adapun jikalau ada seorang yang i'tiqadnya putus, ada tamsilan kita bicara dah tadi tu. Kalau dia ibarat macam ada item-item dia bab ketuhanan, diikat kemas-kemas item ketuhanan tu, putus yakin tetapi tiada berbetulan ia bagi yang sebenar, tapi tak betul, tak tepat dari segi nama, maka bukanlah ia bernama makrifah. Ini bukan makrifah. Cuma tak, makrifah ni taklid ke? Tidak. Walaupun yakin tak tepat dengan betul, umum bahasa dia bodoh. Pasal apa? Jahil. Dia bukan arif tapi jahil. Dia arafa ya'rifu, arif dengan makna alim, alima ya'lamu. Lawan bagi alim, jahil. Bahkan atas isu kita bicara bab mengenal Allah Ta'ala, bila dia tak arif Allah Ta'ala, jahil mestilah. Bahkan di atas mukhalif anil waqi', menyalahi daripada realiti, dia adalah kufrun, dia adalah kafir. Alhamdulillah. Antara contoh dia akan beri nanti apa dia? Orang Nasrani kata Isa anak Allah. Hukum apa? Kufur. Juga nak kena faham sikit itu. Kita bukan kaedah kita sebut kufur macam ni, kita nak mengkafir ke orang, kan? Tapi nak belajar, inilah disiplin ilmu. Salah macam ni menyebabkan kufur. Jadi tahu kufur ni bukan nak mengkafir ke orang, tapi kita akan jaga diri kita daripada jatuh pada kufur. Prinsip belajar macam ni, kata ulama, dia adalah ibarat
araftu syarra la li syarri lakin li tauqihi faman lam ya'rifi syarra waqa'a fihi. Ini ada sebut syair macam tu. Apa dia? Araftu syarra la li syarri. Aku kenal benda buruk ni bukan untuk buat buruk. Kenal benda kufur bukan untuk buat benda kufur. Lakin li tauqihi, tapi untuk jaga benda kufur ni daripada berlaku kita. Faman lam ya'rifil faman lam ya'rifi syarra waqa'a fihi. Siapa yang dia tak kenal apa yang dikatakan buruk, jahat, kufur tu, waqa'a fihi, nescaya dia akan jatuh terjebak padanya. Satu kita dalam bab mengaji ni, yang hak mau kena ngaji, yang batil kena ngaji. Macam mana kalau umum bab muamalah misalnya, kena faham wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Kena kenal dulu. Tak kenal nanti riba dia kata jual beli dia kata riba. Jadi asal sebut prinsip kita tahu benda kufur, arif nak kena faham al-jazmu mutabiq lil haq. Ni dia jazam tapi tak mutabiq lil haq. Macam mana? Yang ni falaisa bi'arifin. Dia bukan orang arif, bukan makrifah namanya. Bahkan jahil, bahkan atau ba'itiqad, dia adalah kufrun. Na'udzubillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita daripada intiqad batil ni. Itu doa. Nisbah nak jaga sungguh-sungguh atas jalan sabab, belajar elok-elok, taubat mengaji lain, elok kitab kita pun baru baca, bagi mengaji faham yang tu. Jangan tinggal lah walaupun sekali. Pasal apa? Bila ada gagal item ketuhanan yang sepatutnya kena belajar, tak belajar, tu jadi masalah. Bila jadi masalah tu yang kata susah lah, tak faham, susah lah. Habis-habis pergi mengaji yang sesat, senang aja faham hak sesat ni. Jaga juga tu. Benda senang ya tak? Sebut Nasrani senang ya, Tuhan tiga, tak gaduh nak belajar wujud kidam, takluk ni makni mana uyah penin. Kalau kau nak kira macam tu, jadi yang Nasrani sedap. Sembah tokoh senang, kan gaduh, pegang sekali sembah. Senang. Nak senang, atas nak cerita senang. Dia tak tahu kaedah kita, tak seperti yang bila yang senang itu, yang itulah yang betul. Jaga. Yang ni penipuan gurur yang ada keliling kita ni, masya-Allah, takut sangatlah. Sezaman lah ni banyak kita di momok kan benda yang hak ni dengan kata susah, dan benda batil tu disebut yang ni senang. Jaga. Baik. Jadi orang yang tak tepat apa yang diiktikad dengan apa yang sepatutnya, tak mutabaqah lil waqi', maka adalah namanya itu seperti kalau ikut namanya itu dia tak sebut pun ya, cuma dia terus seperti boleh tanggung kata namanya itu ialah dia tak sebut apa kan. Kita jawablah tadi, namanya ialah jahil. Nama dia Ghabi. Nama dia apa dia? Bodoh. Yang itulah. Ghabi ni teruk dia jahil. Bahkan takut kafir. Na'udzubillah. Nama dia siapa? Bila tak arif, jahil, khasnya tak mutabaqah lil waqi', kufur. Na'udzubillah. Sebab i'tiqad salah walaupun satu perkara, dalam banyak-banyak perkara yang disimpul ikat jazam tu, macam mana benda-benda item yang boleh disimpul tu, dia yakin sungguh. Tengok dalam banyak-banyak tu ada benda yang tak menepati realiti. Macam mana? Kufur. Sebab iman ni bahaya, sensitif sangat. Lebih besar ada virus. Virus ni sekok ni pun masuk dalam badan, dengan sebab tu berjangkit habis lain. Bahaya. Bila bahasa virus tu, berak akidah lagi bahaya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua dengan majlis yang kita buat ni, sabak yang kita buat ni. Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, faham betul-betul ke dia, terutama saya yang baca ni lah. Tuan-tuan yang mendengar tu tolong doa untuk saya lah, tukang baca ni, kadang tukang baca saja. Baik, seperti kata dia i'tiqad ahli falsafah. Apa dia kata? Qadim alam ni. Dia kata alam ni sedia. Istilah sedia ni lah bahasa sebut apa? Alam ni semula jadi. Semula jadi dengan mana qadim, semula jadi dengan mana sedia, semula jadi dengan mana tersedia. I'tiqad menyalahi waqi'. Pasal alam ni bukan tersedia, alam ni bukan semula jadi,
Bahkan alam ni semua Allah Ta'ala bagi jadi. Baru betul akidah. Baru mutabaqah lil waqi'. Jagalah sikit itu. Kalau kita mungkin kita tak sebut nature tu. Pasal kita memang bukan itikad kat nature. Tapi kita sebut ada semua alam semula jadi. Kadang-kadang kita sebut apa? Tabiat dah. Macam tu. Tabiat dah. Apa faham? Tabiat. Semula jadi. Bunyi kabuh sikit. Bi'at dah. Tabiat tu. Bi'at tu. Bi'at dah. Dia tu. Bunyi kapuh sikit lah bunyi itu kan. Saya sebut itu. Saya suka dengan orang kampung. Saya kata tabiat lah. Tu dia tu. Bi'at lah. Pasal apa? Semula jadi orang jadi. Kambing ni kalau jadi bi'at dah. Tak kelai rumah lah tu. Bi'at lah. Jadi dia faham is nature ni tu. Dia tak sebut lah nature. Bi'at, tabi'at gitu. Biasalah lagu tu dah nasib. Nasib. Dia faham nasib tu? Nasib macam tu, habuan macam tu dah. Tak sandar ke orang salah. Hati tu tak fokus, tak dengan yakin, terang jelas suluhan tu Allah yang menentu segala. Tak pi situ. Out. Bahaya ayat-ayat tu. Satu, kalau kita sebut tu dengan terang jelas faham tu Allah kan. Apa? Itulah siapa ada macam tu. Rata-rata kita ni bila sebut kata alam semula jadi, beranak-anak memang macam tu. Dah, dia tu memang macam tu. Memang macam tu, memang macam tu, duk faham macam seolah-olah dah tersedia. Tanpa ada ketentuan Allah yang Maha Esa. Jaga tu. Na'udzubillah. Itu ahli falsafah. Jadi falsafah ni selalu bincang dalam kitab tauhid disebut ni ya. Apa dia ahli falsafah ni? Kodim. Pahaman etis ni dia nature semua, nature. Cuma persoalan atas nature dia tu, kata apa? Siapa create nature tu? Itu lah. Situ yang dia buntu tu. Dia tak faham tu. Situ dia tak arif tu. Tu lama kita bagi selesai tu, bagi soalan situ. Siapa create the nature? Takkan nature by itself, it create itself. Nature ni pun things ke? Apa nature tu, what is it? Kalau dia is only a phenomena, maksud nature is bukan something, it's not a thing. What is it? It's not it. Ini fenomena lah. Jadi datang kata fenomena, who creates the phenomena? Apa? Who is the creator? Sikitlah selesai bab tu. Lagi i'tiqad qadariyah, itu etis punya. Kita muncul tak jadi etis, tapi jagalah fahaman etis tu ada terserap tanpa disedari. Macam mana lah ni fahaman Yahudi salam macam ni, jarakkan soft, itu semua fahaman Yahudi dah terserap tanpa disedari. Kanak-kanak pun dah diasuh jauh-jauhkan diri daripada soft, tak mau pergi masjid, tak mau pergi surau. Ni tanpa disedari, dijauhkan kita daripada syariat dan ajaran Islam. Amalan ni yang diajar taklah selari dengan ajaran syariat dah. Yang tu. Ni mujurlah kita ada orang yang masih bela lagi walaupun kena PKP ni, amalan masjid dan surau macam biasa. Jalan macam biasa, Jumaat pun macam biasa. Mujur. Suka sangat dengan perkataan tu. Berapa hari nak bertahan tak tahulah. Mudah-mudahan jadi macam tu betul. Bila ada arahan macam tu, kita ni pun tak tahu tengok macam mana. Pasal bila terus tu ada kuliah yang saya tak boleh tinggal kan. Tengok macam mana atuk-atuk ni. Asal kita duk ingat macam PKP dulu semua lockdown habis kan. Rupanya dia tak lockdown juga. Tengoklah macam mana. Mudah-mudahan apa yang ada tu kebaikan untuk kita semua. Pasal ada tempat-tempat yang bila dia mengharapkan kita main mengaji, kita tak pergi mengajak sana, duk mengajak sini, susah hati kat sini. Istilahnya baru nak create suasana kan. Tengok macam mana nanti. Maaf kalau hanya boleh duduk aja beberapa ketika. Tapi insya-Allah memang ada satu masa nanti untuk duduk di sini dalam jangka masa yang panjang yang saya pun tak pernah sangka kan.
Ni semua bukan kerja kita, tapi ada yang creator. Itu. Siapa dia? Allah. Kita buat aja usaha yang sepatutnya kita kena buat, laksanakan amalan yang patut kita kena buat, bagi betul timbang dengan kawaid syarak, apa sepatutnya ditimbang dengan timbangan yang betul. Itu kaedah kita lah. Tak ada kalau musyarat tengok apa pandangan kat kita, musyarat tengok jangan-jangan saya susah tak kena tu kan. Malam ni pun kalau ikut kena panggil ni, tapi tengok lagi balik tak balik dah, kita pun baru dengan duduk. Kita tak tu. Kita tak tu. Tu pun nak khatam kitab tu malam tu. Kalau baca malam ni khatam tadi tu. Ada hikmah ni tak khatam tu kan. Tangguh itu lah. Allah Ta'ala dia tak pernah buat sia-sia, masih ada. Kadang-kadang dia jadi ni. Geng-geng tu kerana ada yang separuh tak mau mengaji. Allah tak mengaji pula ni. Boleh mengaji tak mengaji pula. Allah biar dia perah tu. Bawa dia ngidam sikit nak mengaji. Dia memang itu. Kita ni kadang bila dah hilang pun nak. Masa dua ada tak mau. Dia ada hikmah. Mudah-mudahan hikmah ni semua bawa khair untuk kita. Amin. Jadi seterusnya dia sebut ni apa dia? Qadariyah lah. Jadi Qadariyah ni dia bukan aliran non-Muslim. Asalnya orang Islam. Tapi sivil. Okey. Siapa dia Qadariyah ni? Qadariyah ni dia faham teraja. Dia ni ada satu fahaman khasnya dalam masalah perbuatan hamba. Dia mengiktikadkan makhluk ni ataupun hamba ni bila Allah Ta'ala dah bagi jadi, makhluk ni dia ada perbuatan dia mustaqil, asing sendiri dengan diri dia, zat dia sendiri boleh buat sesuatu. Jadi pahaman Qadariyah dia kata boleh memberi bekas kudrat hamba yang baharu ini. Khas di atas dia bicara perbuatan hamba lah. Tu atas tajuk biasanya pembahasan dalam bab Qadariyah ni. Dibahas pahaman Qadariyah ni dalam bab af'alul ibad. Tu istilahnya lah. Dalam bab perbuatan hamba, perbuatan makhluk. Adakah makhluk dia buat perbuatan dia sendiri ataupun macam mana? Kita sebut Qadariyah dulu. Qadariyah dia kata Allah bila buat makhluk, makhluk dah ada zat dia. Apa yang ada pada makhluk, makhluk tu sendiri memiliki dengan zat dia sendiri membuat sesuatu. Zat dia lah menyebabkan jadi sesuatu dengan zat dia, bizatihi. Bila Allah Ta'ala bagi kudrat dia, bikudratihi, kudrat zat hamba tu, bizatihi, binafsihi, jadi sesuatu. Ini Qadariyah. Ini pahaman tak betul. Pasal pahaman ni keluar daripada ajaran tauhid. Dia tak mentauhidkan af'al Allah Ta'ala. Khas sana. Ada bab bahas itu. Kalau saya sebut sekali lalu, sepatutnya ahli sunnah wal jamaah ni bukan macam pahaman Qadariyah ni. Yang inilah juga kita ni kadang-kadang taklah kita kendai Qadariyah. Tapi kalau kita perhati, khasnya zaman moden ni, ramai manusia yang berpahaman Qadariyah. Disebabkan pasal tak belajar bab akidah. Ada orang kata Qadariyah dah tak ada dah zaman ni. Janganlah. Qadariyah lah yang paling banyak sekali akidah orang zaman ni. Tak mana pahaman Qadariyah ni? Ada duit senang tak? Ada duit senang tak? Qadariyah dah lah tu. Kalau dong itikad memang duit tu senang. Berapa ramai yang itikad yang kata yang bagi senang kita bukan duit ni Allah. Allah lah bagi senang. Duit ni makhluk je pun. Tapi kenalah pakai duit. Sebab kena pergi cari. Tapi kita kena ingat yang hakiki tu musabbibul asbab Allah Ta'ala sendiri. Berapa orang yang macam tu akidah? Susah pun nak dengar orang cakap itu. Nak bercakap pun susah. Tambah nak akidah tu. Tu kecakap. Nak dengar orang mengajak macam tu pun payahlah. Nak tu tak biasa dengar macam ni. Kalau zaman ni ada ke? Masih dengar lagi ke ada orang mengajak macam ni? Kita ni kalau kita potong ni dengan gunakan pisau, bukan kita memotong, bukan pisau memotong. Yang memotong Allah. Pisau ni alat potong kan. Nak dengar ayat orang mengajak macam tu pun payahlah ni. Tapi itulah akidah ni lah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah tu. Itulah akidah yang sepatutnya kita kena mengaji tu. Jadi bila tak mengaji, tak diajar dah ajaran tauhid ni, yang diajar ialah Malaysia boleh, contohlah kan, pakai pergi suasana tu, ada duit apa orang boleh jadi, ada duit kita senang. Apa lagi bahasa-bahasa dia? Makanlah ubat ni, dijamin 100%. Tak percaya ubat ni,
apa, ubat ni adalah berkualiti. Tak percaya, kalau makan tak sembuh, lempak kat dinding. Wah, ayat-ayat dia nampak. Semua tu ayat tu nak mengajak i'tiqad berpegang dengan makhluk by itself. Jadi macam ni. Kami ni pakar. Melaburlah, dijamin oleh kerajaan. Macam nak bagi yakin tu semua kepada makhluk. Ubat kami semua berkualiti. Kalau tak percaya, duit akan dipulangkan semula. Kalau orang beriman macam mana? Walau buat hebat macam mana pun, walaupun efek dia hebat macam mana pun, makanlah ikhtiar. InsyaAllah Allah sembuhkan. Makan tu sembuh, pujilah Allah Ta'ala. Ubat ni perantaranya, dia sebab. Nak cari pun, carilah, makanlah, tapi Allah lah bagi sembuh, bukan ubat. Dengar, berapa orang ajar akidahnya tu? Satu. Berapa orang pergi ambil akidah? Berapa orang berjalan dengan akidah tu? Dengan itulah akidah dia. Ajar macam tu, orang akan tengok macam nak ajak kita lah, macam tak tahu lah tauhid. Tahulah Allah lagi sembuh. Bukan main belagak ni. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Sebut macam main belagak. Kalau kita sebutlah, ni bukan ubat menyembuh, Allah yang sembuh. Tahulah Allah lagi sembuh, takkan ubat ke? Belagak tu. Tapi praktikal dia adalah hati macam mana? Tak tahulah, tapi tengok gaya tu macam tak pernah pegang ke orang Ta'ala sikit pun. Kalau dia kata ubat menyembuh, tak ada ubat ni. Kalau dia kata Allah lah bagi menyembuh, dia bukan gaduh ke ubat. Dia bukan gaduh ke ubat. Bahkan dia akan gaduh tu kepada Allah Ta'ala. Tak sembahyang dia gaduh, tak selawat dia gaduh, tak zikir dia gaduh, tak boleh mengaji dia gaduh. Gaduh tu maksudnya dia tak senang duk. Ni tak ada ubat tak senang duk, tak kerja tak senang duk, kena PKP lagi tak senang duk. Kenapa? Aku nak makan apa? Mana nak cari duit? Bagi 1000 setahun nak boleh makan apa? Beli garam tak habis. Memanglah garam RM1000 beli garam, nak habis menantang apa? Kau nak mampu makan garam habis 1000. Contohlah saya buat bahasa lawak-lawak itu sambil-sambil kan. Astagfirullah. Nak cerita apa ni? Nak cerita Qadariyah ni. Jadi Qadariyah ni kata dia perbuatan hamba yang baharu ni beri bekas. Perbuatan hamba bahkan apa? Duk i'tiqad makhluk ada sesuatu. Tu yang duk berpegang. Kita ada CJ macam mana? Kalau boleh dapat IPTS menjamin masa depan. Ayat dia semua ayat-ayat hurur. Kalau kita mengaji tauhid, dengar ayat tu saya risaunya. Dia terlajak sikit je habis je dah. Orang yang tak ada apa-apa dia kata, betul apa? Inilah masa depannya dah. KWSP bagi 500 ya. Kalau bagi keluar 5,000, masa depan nak makan apa? Macam tu kan, macam tu kan. Memang disusun macam tu kan. Nak bagi lulus pun susah macam tu kan. Tak pula nak menyokong supaya tu satu hal lah, tapi dah sebut memang kita duk itu pada makhluk. Kalau kata kita sokong duit tu bagi tabung dia, akaun tabungan simpanan dia, ada undang-undang macam ni pun ikut undang antarabangsa, kesatuan bekerja lah apa gini. Kalau bagi seluruh duit tu pun, adakah dengan tu dia betul akidah? Tak dia akan seronok pasal duit yang ada di tangan dia tu. Dia bukan seronok pasal nak berserah ke orang salah tu. Nak pegang ini adalah sebab bahkan pada dia ada duit. Dengan ada duit ni, kita perlu duit. Tu syarah pun macam i'tiqad sekolah duit tu Tuhan tu. Nauzubillah. Memang tak bisa sebut dengan mulut. Masa kita bicara ni i'tiqad. Kalau memang sebut dengan mulut, masya-Allah. Insya-Allah. Ada orang dia kata macam ni, kalau saya tak kerja dengan kerajaan tu, tak tahulah kerajaan mana nak bagi pekerjaan dekat saya. Bahaya tu bapak tu. Tambah kat majikan dia macam ni, kalau awak tak ambil saya sebagai pekerja, saya nak mengadu kat siapa lagi? Ke Allah Ta'ala rasa tak pernah bercakap itu. Ya Allah, siapa lagi yang boleh bagi nyawa aku? Kepada siapa lagi nak aku mengadu? Tak ada langsung ke Allah Ta'ala ni. Kalau ada pun bila dah tak ada duit dah pun mengadu ke Allah Ta'ala. Satu nanti, ya Allah,
Tak ada siapa tempat aku ngadu hingga jamu. Tu bagus tak ada duit tu. Bagus tak ada duit tu. Baru kena Tuhan. Ada duit, habis. Duit jadi Tuhan. Jadi duit jadi Tuhan tak mana? Duk itikad duit tu dengan diri dia sendiri, zat dia sendiri. Boleh muasir, boleh beri berkah. Na'udzubillah. Ada pelajaran itu. Dan kat kita kalau perhati tengok, ini kadang kita. Kadang kita tu kita sebut dah duit apa? Bab mengaji apa? Kita mengaji ni kita pegang dengan mengajilah aku pandai. Tak. Tapi jangan tak mengaji, jangan buat bodoh tu. Mengaji kadang mengaji. Yang bagi pandai Allah. Buat sahabat mengaji, ngapai datang tulis catat, ngaji pagi, zuhur, siang, malam, sampai ngaji 10 kali sehari. 10 kitab, 20 kitab, 30 kitab sehari. Bersungguh-sungguh macam tu. Siapa hang rajin sangat? Allah rajin, alhamdulillah. Macam mana hang boleh faham? Hang tak letih ke? Allah bagi sihat, alhamdulillah. Hang tak ngantuk ke? Allah bagi tak ngantuk, alhamdulillah. Yang tak ngantuk ni Allah. Mana boleh aku tak ngantuk? Tapi dia tak kira aku ngantuk. Allah bagi, alhamdulillah. Hang tak ngantuk dah, subhanallah aku ngantuk. Yang tak ngantuk ni Allah. La ta'khudhu sinatun wala naum. Kalau orang ada akidah kan, dia tak ada sedap lainlah. Dia akan rasa hanya Allah Taala, apa yang ada pada dia tu semua bersandar kepada Allah Taala. Ini akidah yang kita nak dapat ni. Kita mengaji tauhid ni pun insya-Allah nak jadi arif macam ni supaya mutabaqah lil waqi', tepat fahaman kita kepada Allah Taala, tak berpegang di atas macam mana fahaman qadariyah ni. Baik. Dan juga lagi kata dia seperti i'tiqad Nasrani. Ni teruk lah. Sampai bahasa makhluk boleh jadi Tuhan. Melampau. Dia kata Nabi Isa tu dikatanya anak Allah. Ya. Dan lagi mana-mana i'tiqad yang tiada berbetulan bagi yang benar. Mana-mana yang tak benar. Jadi apa dia lagi yang benar ni? Kena ngaji semua lah. Semua kena ngaji. Bila nak habis? Boleh habis. Boleh. Ni sebab nak tahu apa dia item-item yang kena tahu. Yang ni benar, yang ni tak benar. Dia atas prinsip dan konsep boleh habis. Satu, kita kena mengaji sifat 20 tu siapa? Dia boleh habis. Ngaji pun 20 sifat. Wajib, mustahil, harus. Ke Rasul pun wajib, mustahil, harus. Faham tu boleh habis ngaji. Tang tu boleh habis belajar prinsip. Ni sebab zaman belakang ni nak timbul fahaman nama apa ni macam-macam nama. Hak tu memang tak habis-habis. Tapi walaupun tak habis-habis, setakat kita belajar yang dah habis belajar dengan 50 aqaidul iman tu dan semua yang termasuk dalam dia tu, faham tu walaupun fahaman sesat ni dia akan bersambung tak habis-habis. Kita boleh kenal mana sesat, mana tak sesat. Kita boleh jaga daripada jatuh dalam tempat sesat. Ini kelebihan mengaji. Rumusan yang kita nak mengaji ilmu tauhid ni, ambil pada seluruh Quran hadis. Ini kelebihannya. Ni dia punya apa dia, istimewa dia, kemas dia, jitu dia, pati dia, siapa? Ambil ni, ibu ni. Ambil ni, semua dapat. Kalau dapat ibu macam mana? Ibu lebah, apa maksud? Anak semua ikut. Dapat faham sifat 20 ni dan 50 aqaidul iman ni macam mana? Semua betul insya-Allah. Kenal sangat apa dia fahaman salah-salah keliling kita ni. Baik tauhid yang fiqh yang tasawuf yang insya-Allah kenal. Pasal kita ambil disiplin betul-betul jelah. Insya-Allah azam kita apa aku nak mengaji ya Allah sampai pandai, ngerti. Dan nak mengaji ni pula dapat beramal pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hadir hati kita ke Allah Ta'ala. Amin. Itu Nasrani. Terpaling dia tahu mana? Dia kata Tuhan ni ada anak Tuhan, ada mak Tuhan. Tak anak Tuhan pun kata dia Tuhan anak, Tuhan mak, Tuhan bapa. Walaupun dia nafikan bukan mak Tuhan, bapa Tuhan, anak Tuhan, tapi Tuhan mak, Tuhan bapa, Tuhan anak. Lah taklah kau faham apa pun. Salah memahamkan Tuhan anak. Tuhan anak maksudnya Tuhan menjelma sebagai anak, Tuhan menjelma sebagai mak, Tuhan sebagai rupa Tuhan yang asal. Apa benda ni? Subhanallah. Yang tu nak cerita ada yang tak mutabaqah waqi'.
Adapun jikalau ada seorang i'tiqad tu putus, dia yakin lagi berbetulan bagi yang benar, tepat yang realiti, Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa, Allah mukhalafah lil hawadis, Allah qiyam bi nafsi wadaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, cantik semua. Siddiq, amanah, tabligh, batanah, bak rasul pun cantik semua. Allah mustahil bertempat, mustahil berpihak, mustahil juzuk anggota, faham semua, jelas. Tetapi tiada ada padanya dalil nakli dan dalil akal. Tak ada dalil. Faham tak dalil ke apa? Dia memang dah hafal apa yang ulama kita suruh hafal. Dalam masyarakat pun, baik orang awam, orang khas, memang hafal penyataan-penyataan akidah ni. Allah wujud, qidam, baqa, dinyanyikan, dinasyidkan, duk di mulut aja. Tapi bila tanya detail dah tak erti. Pagi huraian dah tak erti. Jadi dia apa dah hafal di mulut faham pun ada setengah tak ada lah. Kita tanggung ni apa? Memang faham, memang reti, cuma tak ada dalil. Tak reti macam mana nak buat burhan, nak ada metodologi berfikir. Nanti kita belajar tempat nanti untuk berdalil akli nakli, sekurang-kurangnya akli yang benda simple ada kat kita tu pun tak reti nak mendalil. Macam mana nak sabitkan apa yang kita dah belajar dalam bab akidah. Jadi ada benda dia dah hafal betul, benda pula tepat dengan wakil, tapi tak berilmu untuk faham apa yang dia sebut. Ni juga hal yang ada pada kita rata-rata. Macam apa? Rata-rata kita apa sebab dahulu. Saya berani kata rata-rata betul tak? Kalau ada orang tak pernah belajar sifat 20 ni, saya tak tahu nak kata apa. Saya tahu nak kata apa. Ada, memang ada lah. Ada orang dia belajar sifat 20, betul jadi Wahabi. Itu menunjukkan bahayanya taklid. Bahaya yang tak ada dalil. Dia belajar betul dah. Apa dia hafal betul dah. Dapat dari kecil betul dah. Warisan terima dari tok guru dulu betul dah. Tapi dengan sebab dia tak ambil belajar betul, itu. Apatah lagi nak sampai tahap berdalil, jadi Wahabi. Bahkan dia kutuk sifat 20 hak dia mengaji dulu. Semua tok guru dia dengan bapak-bapak dia sekali kata sesat. Sebelah bapak dia orang kata dia tak boleh makan. Pasal apa? Bapak dia akidah tak sah. Pasal dia taklid paman-paman untuk tua dulu. Dia kata hadza ma wajadna fi aba'ina al-awwalin, sifat 20. Pula nama tak kata. Ya. Akidah yang betul, yang tepat tu dia katakan sesat. Hak dia faham Allah dua atas arah betul. Ni bahaya taklid. Pasal apa? Ada dalil. Nampak? Ada dalil. Dalil Ar-Rahman al-Arsi istawa bukan dalil Allah duduk atas arah, bukan. Dalil itu dalil istiwa Allah Ta'ala, bukan dalil atas arah dan duduk di arah. Pasal dia pakai istana sikit, bersemayam tak. Bukan mana berada, bersemayam, bertempat. Subhanallah. Itu dalil. Salah faham dalil. Faham dalil ikut pelhotaan. Itu faham zahir nas, zahir dalil. Hanya faham terjemah word by word. Dia tak faham apa maksud. Kalau ada orang kata, tu nak faham macam mana? Cuba ayat Quran takkan anda bercanggah. Kalau tak bercanggah, macam mana nak selesaikan? Innallaha ma'ana Ar-Rahman al-Arsi sawa. Kata dia, ilmu Allah Ta'ala bersama kita. Allah duduk di arah. Kenapa pula yang ni faham ilmu? Yang arah duduk Allah. Apa saya tak kata Allah bersama kita? Allah yang bersama kita. Ilmu dia di arah. Kenapa tak kata itu? Ni dia tak faham dalil. Ada orang dia cuba bagi hurai, kata dia, dah kita tak nampak Allah, tak ada Allah duduk depan kita, belakang kita. Kalau ada bersama kita mesti boleh nampak Allah bersama kita. Ni bila tak boleh nampak, mesti Allah bukan duduk kat kita. Allah ilmu dia kat kita. Dia duduk di aras. Sekali dengar macam mana? Betul juga. Ya. Itu yang kata, bagi dalil lagi sesat. Bagi dalil lagi sesat. Satu kena tengok tutup guru kita syarah macam mana. Nak ambil mesti daripada orang betul-betul tok guru. Allah. Untuk nak jawab macam mana dia kata tu? Akidah kita, kalau yang ni hang boleh takwil, kenapa ayat tu faham zahir? Dan tadi pun kita ada sebut dah, ada sebut bahkan kalau ikut nisbah kuat,
bukan takwil. Hak ni nak kena takwil Ar-Rahman ala arsy istawa lah kena takwil. Pasal yang kuat dalil dilalah menunjukkan makna innallaha ma'ana, bukan Ar-Rahman ala arsy istawa. Yang ni yang dia orang tak erti nak selesaikan dalil ni. Yang inilah Wahabi duk bawa. Dia istilahnya dia provokasi, dia buruk, dia momok kan sifat 20, pahaman Yunani, Greek lah, pahaman falsafah lah, Aristotle lah. Kita uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, betul Allah luar ta'ala. Ya. Zaman kita cabaran nak ni. Qadariyah tadi tak mengaji satu. Mu'tazilah, etis dari segi falsafah, prinsip baharu alam, suku. Ada orang faham macam ni? Ada. Baharu alam. Alam ni kodim. Alam semula jadi. Sorry, saya sebut silah tu. Alam semula jadi. Ramai orang faham itu. Dua itikad pada makhluk. Makhluk memberi bekas dengan zatnya. Ramai orang faham macam tu. Ni Wahabi pula. Ramai orang faham itu. Jadi siapa dia yang lepas ya? Orang mengaji ya. Satu orang mengaji macam ni. Yang ni isyarat wa qalilum min ibadiyash syakur. Sikit sangat di kalangan hamba ni asyakur. Khasnya syakur ni, untuk jadi syakur ni mesti benda besar dia mukmin dulu, yang ada imanan sahihan, ada i'tiqadan jaziman, ada i'tiqad jazam. Jadi kalau dia punya i'tiqad ni betul, lagi berbetulan dengan yang benar, Allah wujud, kidam, cantik semua, tetapi tiada padanya dalil, tapi dia yakin, tak pernah ragu sikit pun, tak ada dalil nakli dan nakli, maka bukanlah ia bernama ma'rifah. Jadi tak dipanggil ma'rifah, tak panggil arif, untuk apa? Maka adalah namanya itu taklid. Taklid itu mufdar, orang yang taklid itu nama dia muqallid. Jadi orang taklid ni apa? Akidah dia betul, yakin dia betul, faham dia betul, tapi tak reti kaifiat berdalil akli nakli. Jadi kalau bahasa lain, dia mengaji, tapi apa yang dia faham, dia tak reti nak menghujahkan lawan khasnya untuk memberi penjelasan satu, ataupun menolak apa-apa syubhah dan kesamaran. Ini nama dia mukallid. Itu pun ada tahap-tahap tu, saya sebut sekali lalu gitu. Untuk nama syubhah ni, syubhah lah. Untuk nama taklid ni apa? Dia tak ada faham langsung macam mana kaifiat berdalil satu, ataupun tahap tinggi lagi syubhah ni, bab taklid ni tahu tak? Dia faham dalil hujah, tapi kalau orang datang dengan syubhah, dia tak boleh nak menolak syubhah dalam bab i'tiqad ni. Jadi kalau kita mengaji itu faham macam mana? Mesti sangat clear. Kita pun boleh mengajar pula i'tiqad pada orang lain. Kalau ada orang datang syubhah pun, dengan format yang kita dah belajar, fahamnya kita dalam bab akidah ni, arifnya kita ni, sebab apa yang sepatutnya kena belajar, dalil dan hujah, akli dan nakli itu. Orang datangkan syubhah kat kita boleh perjelas dengan dia sampai dia dengar, oh faham dah lah ni. Kita masalahnya dah, kita pun tak faham, macam mana lagi faham tak faham. Itu masalahnya. Itu yang kalau kita faham tu, kenapa kita tak faham, tak boleh cerita ke orang, kita tak mengaji. Kalau mengaji mana jawab baru nak mengaji, baru nak pegang kitab, baru nak dengar, baru nak erti. Sebelum ni Bibu mujur lah siapa? Dan jugalah main mengaji. Kalau mati pun mati dalam keadaan mengaji. Mudah-mudahan dapat keampunan ilahi. Amin ya rabbal alamin. Saya cakap tu termasuk saya lah. Saya pun bukan tengah mana pun. Jadi tak dipanggil muqallid, bahkan dipanggil tak dipanggil arif, dipanggil taklid namanya. Artinya dia mengikut perkataan orang sahaja. Istilah orang ni atas nama muqallid ni, dia bukan sebarang orang dia ikut. Siapa orang tu? Ulama, tutup guru. Tapi dia tak mengaji sampai tahap dalil. Jadi dia pegang sungguh tok guru. Taklid ni macam mana? Jumhur ulama kita kata sah iman dia. Satu besar dengan saya sebut dia apa? Fasalu ahlan zikri. Walaupun tak tahu hujah dalil akli nakli, tapi dia pegang tu betul, pasal ambil daripada tok guru ulama. Macam mana? Sahih, betul, mati iman. Iman.
Pasien lain pula macam mana? Dia tak pegang Tok Guru, dia pegang dalil. Tapi dia pun tak kerti nak berdalil ke mana. Sesat barat. Walaupun ada dalil. Dalil itu bukan menyebabkan dalil dia tak faham akidah yang betul tepat dengan realiti. Dalil itu dalil yang sesat. Yang dia faham dalil itu dengan cara yang sesat, kaifiat sesat, dan dia yakin di atas kesesatan itu pada dia itu dalil. Ya. Zaman ni Wahabi tu lah. Wahabi lagi. Wahabi tu, Wahabi tu. Wahabi yang tu, Syiah pun macam tu. Saya dah sebut banyak. Entah banyak tau. Antara hujah Syiah ni dia kata apa? Syiah ni sebut dalam Quran. Saja pergi sebut Syiah. Kau ingat sebut pergi. Pasal pernah je kelahi dengan Syiah dulu. Antara Syiah kata apa? Syiah ada dalam Quran. Kata apa? Lapas Quran ada sebut Syiah. Ahli Sunnah wal Jamaah tak ada sebut dalam Quran. Celaka betul bapak ni. Memang celaka. Kata apa? Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Terkejut kita dengar. Wah. Kata apa? Sesungguhnya kata dia, wa inna min syi'atihi. Kata tak? La Ibrahim. Antara Syiah ni Nabi Ibrahim kata dia. Wow. Nabi Ibrahim pun dia kata Syiah. Bengok tu. Orang bodoh macam mana? Syiah sebut dalam Quran tu. Kalau nak kira sebut dalam Quran, Fir'aun pun sebut dalam Quran. Lagi satu macam ni. Dengar, Syiah ni. Nabi Ibrahim tu Syiah, jangan buat lawak lah. Syiah ni satu kumpulan firqah yang ada yang selepas daripada zaman Sayyidina Ali. Itu yang istilahnya pro Sayyidina Ali, bohbilah umum bahasa gitu. Zaman selepas Rasulullah wafat baru ada Syiah. Habis-habis kata Nabi Ibrahim mau Syiah. Pelak. Nampak? Tapi orang tak faham dalil Quran tu. Nampak? Dengan dalil itu dia sesat. Nampak? Saya nak tunjuk itu. Itu sebut Wahabi, Syiah, Wahabi je. Sama Wahabi. Sampai tempat ni memang jumpa, memang kelahi tu. Kita sebut nanti 30. Pasal Khabib dulu latih saya sebut 30. Untuk kita pergi 40 pula nanti. Insya-Allah. Saya memang taram ni. Memang taram. Ni kalau ada masalah ni memang taram betul-betul lagi. Boh-boh lagi. Betul. Astagfirullah. Niat kita untuk ceritakan yang batil tu batil. Itu yang tujuan dia. Maksudnya benda batil nak cerita batil. Kalau tak ada orang cerita benda batil, siapa lagi nak cerita benda batil? Sepatutnya orang yang dia tak tahu benda ni hak, hang tak tahu benda hak, diamlah, jangan cerita hak batil. Senang. Tapi dia duk sebarkan benda batil ni sampai benda batil ni seolah-olah jadi hak, yang hak pula jadi batil. Kita kena bangun sepak bagi hak batil ni. Itulah bahasa macam tu. Memang macam tu. Memang kena bangun. Tambah pula ada orang kita tengok duk siapa pula kita yang hak ni, alhamdulillah. Tumpang lah, setapak dia, ambil, sokong lah. Baik. Adapun jikalau ada i'tikadnya tu putus, berbetulan pula bagi yang sebenar, lagi ada padanya dalil. Dalil ni firman Allah Ta'ala dan hadis Rasul. Itu dalil nakli. Maka iaitulah ma'rifah namanya. Faham tu juga. Kalau dia ada i'tikad yang jazam, tepat pula dengan realiti, ada pula dalil dengan akli, ma'rifah juga namanya. So, dengan dalil ni akli atau nakli, jadi arif. Oh tak lah. Baik. Maka adalah asal ma'rifah ni membezakan antara yang qadim dengan yang muhdas. Okey. Artinya yang baru. Okey. Baik, jadi atas nama arif ni nak kenal apa besar sekali. Kena kenal the differences and similarity between Allah Ta'ala and Mahasiswa Allah. Punya utik. Ada differences and similarity ke? Ya. Besar sekali nak faham differences dia, perbezaan dia. Ada yang similarity ke? Similar dengan dia. Similar, lafaz ada similar. Allah wujud, kita wujud. Sama lafaz similar.
Tapi surely must be there is a differences there. Boleh faham? Gunjung putih ni siapa? Tak tahu. Gunjung putih kita. Allah ada, kita ada. Kalau sama tak tauhid Allah Ta'ala. Pasal kita ada, Allah Ta'ala ada. Untuk ada ni, kita ada, Allah ada. Sama bahasa, ada. Pasal zahir nampak ada. Sebenarnya apa? Jadi itu dia punya differences, similarity. Untuk apa dia punya differences? Allah lah sebenarnya ada, wajib ada, kita ada, harus ada, mungkin ada, baru ada. Kena bagi faham dia punya differences. Ada buah api faham lain, Allah ada muka, kita ada muka, itu lain. Similar untuk differencesnya, Allah muka Allah, kita muka kita. Masih ada similar. Tak mana? Muka berjuzuk. Tak betul cara faham. Contoh kita kalau atas nama wujud pun Allah wujud, kita wujud. Itu tak similar dia, sama dari sudut bahasa. Tapi apa makna Allah Ta'ala wujud, kita wujud? Wujud yang tersebut zahir. Yang zahir nampak wujud, padahal asal kita tak wujud. Allah wujud. Betul, yang wujud siapa? Allah. Kita ni sebut wujud, dia panggil wujud idafi, wujud mumkinul wujud, wujud jaizul wujud. Yang tu yang nak mengaji tu, tu nak faham tu. Satu, sedar je kita ada, duk rasa kita ada, tak boleh faham differences ada kita, yang kata kita ni bukan ada. Allah yang bagi ada kita. Allah lah wajib ada, sedia ada. Tak faham tu, belum arif dengan Allah Ta'ala. Betul? Maksudnya tak faham usul makrifah. Tak faham. Tak faham usul untuk jadi arif. Tak faham usul untuk faham la ilaha illallah. La ilaha illallah ni dua hebat kena faham. Allah, Maha siwa Allah. Dua. Tak boleh nak faham apa beza antara Allah Ta'ala dan makhluk atas nama zat. Allah ada zat, kita ada zat. Sifat, Allah ada sifat, kita ada sifat. Perbuatan, Allah ada perbuatan, kita ada perbuatan. Milik, Allah ada milik, kita ada milik. Betul? Kata tauhid tu tang mana? Macam mana nak tauhid dengan Allah Ta'ala? Zat, sifat, perbuatan, milik dia. Macam mana tauhid Allah Ta'ala? Kedai-kedai macam mana nak bawa tauhid zat, macam mana nak bawa tauhid sifat, macam mana nak bawa tauhid af'al, macam mana nak bawa tauhid milik. Tak faham tu syirik. Tak jadi syirik besar lagi sebelum syirik, kufur bab. Jadi nak bagi tauhid, kena ngaji betul-betul, baru keluar kufur, baru keluar syirik. Na'udzubillah. Jadi usul kita tu dia kata adalah asal makrifah. Usul maksudnya umbi teras untuk beza antara, untuk nama makrifah ni adalah boleh beza antara qadim dan muhdas. Kita baca isim maf'ul, artinya yang baru, yang dibaharukan. Yang tu pun cukup dah. Allah qadim, makhluk muhdas, makhluk hadis. Qadim hadis, makhluk hadis, muhdas macam dengan masdar mimi. Muhdas dengan mana? Hadis, hudus. Allah saja qadim, makhluk semua baru. Allah saja sedia, makhluk semua asal tak ada, Allah yang bagi ada. Siap kena hak tu, faham hak tu, usul tu tertegak, kena Allah. Satu ada orang kata dia ulang hak ni je, takaburnya cakap kan. Ada orang cakap dua. Hang faham lah ke? Kalau orang faham yang tu cukup untuk tak payah mengaji ilmu lain. Bab ilmu tauhid lain tak payah mengaji tu. Faham ni mana lah. Allah qadim, makhluk hadis. Siap. Ataupun Allah wujud, makhluk asal tak wujud. Siap. Faham hak tu sebiji je. Satu ulama kita ada yang duk ajak nak bagi faham usul tauhid ni apa? Wahdatul wujud. Siap. Satu lah. Syarahan kena ambil dia lah. Bahkan kita belajar kaedah ahli sunnah wal jamaah ni bukan saja wahdatul wujud. Bahasa bila wujud tu mesti zat, maksudnya wahdatul zat, wahdatul sifat. Maksud zat mana boleh zat saja, mesti ada sifat. Bila zat yang ada sifat, kesempurnaan dia menyebabkan dia boleh ada kuwah untuk buat af'al. Wahdatul af'al macam mana? Bila dia buat, mesti semua asar dia
Dia muasir. Macam mana tauhidkan asar Allah Taala. Asalnya nak sebut wahdatul wujud. Maksud tak kata wujud, melainkan wujud zat. Bila zat mesti ada sifat. Zat ada sifat, ada kuah menyebabkan ada af'al. Ada af'al, ada asar daripada af'al. Ada natijah daripada af'al. Macam mana nak wahdatul wujud ke Allah Taala dari sudut zat dia, sifat dia, af'al dia, asar dia. Tak faham tu macam mana nak tauhid Allah Taala? Memang tak boleh. Gagal. Cuma ngaji elok tu, saya kata ngaji elok, faham lagi betul. Ngaji disiplin elok-elok, ambil satu-satu, masya-Allah. Kita akan dengar ibarat macam mana kita nak pergi lorong gelap gelita ni, suluh ni 100 hektar selat. Tak payah sebut satu sudah. Ulama ajar kita wujud dia. Buf. Clear, tak ada satu pun muskil lah dapatnya dah. Jangan kata babi melintas. Corona virus apa ni? Corona virus. Corona apa? COVID-19 ni. Ni COVID-19 bukan COVID-20. Corona apa kena? Punya terang suluh. Dia turut beza kan. Tak mana kena tu? Kena. Corona hadis makhluk. Walaupun tak nampak makhluk. Allah walaupun tak nampak khalik makhluk. Ada pelajaran ni insya-Allah. Cuma dia nak sebut apa? Usul makrifah mesti boleh beza antara qadim dengan muhdas ataupun hadis. Mesti. Maka yang qadim itu situ. Berarti itulah. Sambung nanti nak faham apa? Macam mana nak faham qadim dengan hadis. Insya-Allah. Situlah sebenarnya usul nak faham la ilaha illallah. Makhluk tak ada sifat ilah sama sekali. Yang bersifat ilah ni Allah. InsyaAllah. Soalan kalau ada? Ya. Kita baca musdah isim maf'ul boleh? Musdar mimi boleh. Pasal isim maf'ul, musdar mimi sama wazan. Muhdatsun. Muf'al. Ya. 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 Ar-Rahman tu. Ayat yang kita kata mempunyai makna yang itu kemah. Ya. Mempunyai apa? Kita kena mempunyai makna yang lain. Ya. Apatah lagi Ar-Rahman ala arsy istawa yang tak ada unsur taukid, tak ada inna. Nama pun bukan nama zat, nama sifat. Pula tu jumlah fi'liyah istawa. Yang ni bukan inna. Lepas tu ismu zat Allah. Lepas tu innallaha makna jumlah ismiyah, sibuk jumlah. Kuat dilalah tu. Yang ni pun kata dia mutasyabihat, tak boleh makna zahir, sedangkan qarib, akrab pun mengukuh kat mana dia, takkan hak tu pergi makna zahir. Itu dia punya point dia. Ada seorang video saya yang nak sebut satu kali sebut lawat Wahabi 10-0 tu, ada seorang ustaz dia panggil apa nama baba, dia panggil baba lah daripada petani, 2 jam jawab tu, tak jawab pun, bohong lah pasal mudah itu. Dia tak jawab persoalan isu macam mana nak buat pertemuan dua ni, dia lah yang saya nak sebut tu, dia tak bayar pun, orang. Pula tu cara dia faham bakruh muskil macam daripada apa yang kita faham. Macam itulah saya sebut itu. Jadi di atas kata memang ayat tu nak memahamkan innallaha ma'ana, walaupun ada makna kuat tetap tak pasti mutasyabihat, tak boleh pegang zahir. Apatah lagi Ar-Rahman ala arsy istawa, lagi jauh. Lagi hadis. Baru makhluk ni berubah, makhluk ni adam, makhluk ni fana. Tu nak faham ni beza pula je lah prinsip dia. Mukhalafah qadim hadis, wujud ni adam, qadim hadis apa juga, baqa fana, qaim bi nafsi, qaim billah.
Kudrat lemah. Lemah kita ni. Iradat majbur. Untuk ilmu jahil. Hayat mayat. Berkata-kata bisu. Ni kita. Hadis baharu maksudnya asal tak ada diadakan. Macam mana? Lawan dia kodim, ya. Hadis lawan dia kodim, bukan hadis lawan dia jadid. Yang tu lain. Jisim jauhar. Tu makhluk juga kan? Ya, tu makhluk. Yang tu ciri muhdas. Bila kata muhdas, apa ciri muhdas? Asal makdum. Macam mana boleh ada jauhar, atoms, asal satu, gabung. Bila gabung, maksudnya asal dia satu. Dia boleh dipecah, boleh cantum, pecah, boleh pecah potong, boleh pecah kerat, boleh pecah ketui, boleh pecah ketui, boleh pecah slice kan dia, boleh pecah macam rantai tu, ambil seputih, jadi noktah. Ada yang boleh pecah gitu, ada. Yang tu dalam ni pengaji ilmu kimia, sains khas. Semua makhluk. Allah tak ada upaya kita nak bahas. Allah bukan macam tu. Subhanallah. Yang jisim jirim tu Dia pencirian kepada muhdas. Ya. Ciri-ciri hadis tu. Cuba nanti insya-Allah. Memang kita akan hantar benda bahas tu jirim, jisim apa. Cuba ada istilah Arabik sikit lah. Mula-mula memang susah. Bila faham macam mana, itulah best lah. Betul tak? Faham? Dulu macam tak pernah kenal komputer, tikuh nak dengar tikuh gelak. Tikuh. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya mula-mula dengar tertikuh gelak. Tertikuh. Tak ada nama datang lain lah. Tak ada nama lain. Dan sekarang macam mana? Mouse. Orang putih mouse, Melayu pun tikuh. Arab pun Fa'rah. Fa'rah ya. Okey. Fa'rah tun. Fa'rah tikuh ya. Saya apa pun tahu Fa'rah. Oh tikuh. Oh ya lupa tikuh. Sikit tu. Dah biasa macam mana? Tak ada peduli pun. Macam tu lah. Mula-mula dengar jirim juru. Pelik-pelik. Tak biasa dengar. Arad apa dia? Tak biasa dengar. Dengar lah. Ada kan? Corona virus biasa dengar. Dia orang hantar WhatsApp pun ada ke budak-budak duduk kampung ni duduk dengar corona tak tahu, saya pun tak ingat dia punya dialog tu. Kita bukan weh mu dengar tak betul dah. Mula-mula memanglah tak duduk dengar bunyi jauh-jauh bunyi macam-macam pahaman. Maksudnya tu kah dah biasalah ni. Tok Wan nenek duduk kampung pun tu COVID-19 bunyi orang putih ke sikit lah. Okey. Lagi. masuk yang paling ni tak boleh kalau syubhat tu masuk. Atas tu level tinggi sikit lah. Maksudnya kalau dia ada dalil tapi masih ada syubhah, tak boleh tolak, nama muqallid ke. Pasal apa makna taklid? Wa al-ma'juzu tak. Wal ma'juzu an daf'i syabahi wa ma'juzu an bayani dalil aw raddi syabahi. Dia lah orang yang lemah daripada nak menceritakan dalil ataupun nak boleh menolak syubhah. Nama dia muqallid lagi. Tapi satu sudut dia dah keluar daripada nama taklid satu sudut, tapi disebab tak boleh menolak syubhah, nama muqallid. Orang yang betul-betul arif ni macam mana? Tak ada apa yang syubhah datang yang dia tak boleh tolak. Bahkan dia boleh keluar 2 perkataan mudah 3 perkataan mudah jawab siap. Itu memang orang pakar semua, arif semua. Orang arif memang dia tak perlu
hujah panjang-panjang. Dia sebut dia 3 perkara. So, siap. Okey, lalu itu. Jadi atas kata tak boleh menolak syubhah, masih nama muqallid. Ya. Atas antara yang bagi definisi antara maksud nak jadi arif mesti boleh menolak syubhah. Ya. Okey. Satu lagi nak minta ustaz bagi nia tu bagi. Oh, tu kan. Oh, betul. Saya biasa baca tu saya tinggal kadang-kadang. Cari sendiri boleh kot. Dah kena semua kan. InsyaAllah. Pak yang dia maaf. Oh, tu kan. Saya dah biasa baca gitu. Saya banyak ngajak orang kampung. Ngajak budak pondok baca kitab Arab. Jadi baca tu dia tak berapa peduli dengan nyonya-nyonya tu kan. Kalau orang peduli tu dia memang perhati sebiji-sebiji tu. InsyaAllah. Kalau lupa orang ingat lah. Nya ni apa dah? Nya ni apa dah? Saya pasal saya faham tu saya tak peduli tu. Saya ingat orang lain semua faham. InsyaAllah. Maksudnya ilmu tauhid ni memang kena tolak syubhah lah. Ya. Sampai. Mesti. Syubhah besar sekali kat kita. Ada syubhah tak syubhah? Kalau tak ada hang wali lah. Tu. Saya kata, saya ada syubhah tak? Ada lagi. Kalau tak ada syubhah, kita buat semua tak ada syubhah. Semua tauhid. Semua tauhid. Sampai hilang syubhah tu baru dia katakan Arif. Satu nak siapa arif billah ni, siapa arif billah. Bukan kenal lah, memang tenggelam lah dengan Allah. Arif ni arif billah. Kita nama yang arif. Yang arif. Arif apa? Undang-undang British dia arif. Syarat sembahyang pun tidak kan. Ya arif mana tak tahu lah kan. Contoh kan. Arif ni maksudnya masya-Allah. Tentu kalau sebut orang ni adalah arifin billah macam mana? Memang kenal tu makhluk. Kalau tak kenal makhluk dia giling guna. Subhanallah. Masya-Allah. Macam mana boleh dalam perkara lalai lagi? Dia boleh muskil lagi dah. Kita macam mana boleh ingat orang salah? Dia muskil macam mana tak ingat orang salah? Arif ni dia kan muskil. Macam mana boleh tengok orang salah? Kita ni yang duduk dalam syubhah ni, macam mana dia boleh zikir 24 jam? Tambah pula orang yang tak mau zikir ni, kita tak tahu nak kata apa lah. Ulama kata zikir ni mengarut kata dia. Ulama aja pandai-pandai. Waktu lagi pula arif apalah tak tahu lah. dalam mana 3 bab ni tauhid, fiqh, tasawuf ni mana dua tauhid dengan tasawuf ni kena. Maksudnya kena ni lah. Kena Boleh menolak syubhah lah. besar sekali bab solat syubhah ni pasal kena berdalil ni. Akidah. Tasawuf dia kaifiat beramal. Kaifiat macam mana nak mukhlis jadi kaifiat untuk tasfiyah diri. Yang tu kot. Macam mana supaya hilang zulumat daripada kita. Akdar dan akhyar ni istilah. Fiqh tak syarat kena dalil. Hang boleh pegang mazhab Syafi'i rukun syarat dia macam ni cukup. Kalau tauhid tak boleh, mesti arif. Kalau fiqh cukup dengan taklid. Maksud bukan senang semua orang nak jadi arif. Nak kena dalil dalam bab fiqh. Pasal dia dalil tafsiliyah. Dia bukan dalil i'tiqadiyah. Dalil tafsili bukan senang nak faham. Itulah kira lalu. Jadi yang memang kena arif dengan dalil nakli akli, salah satu daripadanya tu tauhid. Baru keluar daripada muqallid jadi arif insya-Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.